Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, selamat datang ke channel Cikgu Fadilah AYU. Apa khabar semua? Hari ini cikgu akan kongsikan dalam siri Bila Buku Teks Berbicara bagi Matematik KSSM Tingkatan 2. Jom kita saksikan. Bertemu kembali. Okey, kali ini dalam siri Bila Buku Teks Berbicara, cikgu akan kongsikan dalam bab 2 Matematik Tingkatan 2, iaitu tajuk pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey, dalam bab 2 tajuk pemfaktoran dan pecahan algebra kali ini, okey, apa yang akan anda belajar ialah ada 3 subtopik yang akan anda ketahui, iaitu kembangan, pemfaktoran dan juga ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Okey, untuk hari ini cikgu akan kongsikan dalam subtopik yang pertama bab 2 ini, iaitu kembangan. Okey, apa yang akan kita lihat dalam tajuk ini dalam subtopik kembangan? Okey, kita pergi pada standard pembelajaran yang pertama, iaitu standard pembelajaran 2.1.1 Kembangan ungkapan algebra, iaitu menerangkan maksud kembangan dua ungkapan algebra. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kembangan dua ungkapan algebra? Okey, kembangan ungkapan algebra bermaksud hasil pendaraban satu atau dua ungkapan dalam kurungan. Okey, satu atau dua ungkapan dalam kurungan. Okey, apa dia contoh dia? Okey, cikgu tunjukkan di sini. Untuk pendaraban satu ungkapan algebra dalam kurungan, okey, contoh yang cikgu boleh berikan kat sini ialah 2x darab dengan x tambah y. Okey, kalau anda perhatikan kat sini, hanya ada satu kurungan sahaja yang menunjukkan ada ungkapan algebra di dalamnya. Okey, bagaimana pula dengan contoh dua ungkapan dalam kurungan? Okey, contoh yang cikgu tunjuk kat sini ialah 2x tambah y 3x tambah 5. Ini contoh untuk ungkapan algebra dalam dua kurungan. Okey, kita akan lakukan kembangan terhadap ungkapan algebra ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada standard pembelajaran 2.1.2, iaitu melaksanakan kembangan dua ungkapan algebra. Bagaimana kita nak laksanakan kembangan dua ungkapan algebra? Okey, kita cuba lihat contoh soalan di bawah ini. Okey, contoh soalan yang diberikan kat sini. Okey, contoh yang pertama di sini iaitu kita nak kembangkan setiap ungkapan berikut. Ada 4 contoh soalan kat sini. Okay, kalau kita perhatikan kat sini, okey, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah kembangan ungkapan algebra dalam satu kurungan. Okey, semuanya ada satu kurungan kat sini. Okey, ada pelbagai teknik yang kita boleh lakukan untuk melaksanakan kembangan ungkapan algebra ini. Okey, antaranya ialah teknik kotak. Okey, dan teknik yang biasa cikgu gunakan dalam pengajaran cikgu gunakan teknik yang cikgu namakan dengan ANX. Okey, cikgu namakannya dengan ANX. Okey, ANX. Okey, A ni merujuk kepada arrow ataupun anak panah. N ni merujuk kepada nombor, cikgu nomborkan setiap anak panah tersebut, dan S ni selesaikan. Okey, selesaikan mengikut urutan nombor dalam anak panah yang telah kita buat pada ungkapan algebra tersebut. Okey, bagaimana cara dia? Jom kita lihat. Okey, cikgu tunjukkan berkenaan dengan contoh di bawah ini. Okey, contoh yang diberikan kat sini berserta dengan contoh penyelesaiannya. Okey, kalau kita lihat dalam buku teks masing-masing. Okey, yang pertama diberi 6 darab 3 tambah 4W. Okey. Yang pertama A dan S ialah kita anak panah. Kita buat anak panah yang menunjukkan bahawa kita akan selesaikan setiap satu yang ada dalam kurungan ini. Kemudian yang kedua kita nomborkan. Okey, kita nomborkan ini yang pertama, ini yang kedua. Okey. Jadi, seterusnya kita selesaikan. Okey, yang pertama 6 darab 3. Okey, 6 darab 3. Okey, 6 darab 3 kita dapat
18. Okey. Kemudian yang kedua, 6 darab dengan positif 4W ataupun 6 darab dengan tambah 4W. Okey, jadi 6 darab 4W. Okey, yang kedua kita akan dapat 24. Okey, dari mana tanda tambah ni? Okey, daripada asal dia ni. Okey, jadi kita dapatlah jawapan akhir dia 18 tambah 24 W. Okey, itu contoh untuk penyelesaian soalan A. Okey, kita tengok soalan B pula. Okey, soalan B, 3R darab dengan R tolak dengan 2S. Okey, kita nomborkan, dan bila dah letak nak panah, kita nomborkan nombor yang pertama, nombor yang kedua. Okey, yang pertama, 3 darab R. Okey, 3R darab dengan R. 3R darab dengan R, kita dapat 3R kuasa 2. Okey, kemudian dia buat tanda tambah kat sini. Okey, 3R darab dengan negatif 2S. Okey, 3R darab dengan negatif 2S. Jadi kita akan dapat 3 darab 2 dapat 6. Okey, R darab S, kita dapat S. Positif, negatif akan dapat negatif. Okey, ataupun cikgu boleh tunjukkan kat sini juga. Okey, sama seperti apa yang tunjukkan dalam buku teks ini. Okey, yang pertama ialah 3 darab R. Okey, 3R darab R. Okey, 3R darab dengan R, kita akan dapat 3R kuasa 2. Okey, 3R ni ialah positif. Okey, 3R ni ialah positif darab dengan nilai negatif. 3R ni positif darab dengan nilai negatif, kita akan dapat positif dengan negatif, kita dapat negatif ataupun tolak. 3 darab 2, kita dapat 6. R darab S, kita dapat RS. Okey, dalam mencari nilai positif negatif ni, kita kena imbas kembali. Okey, nota yang diberikan kat sini. Okey, nota yang diberikan kat sini. Biasa dalam kelas cikgu guna singkatan, iaitu positif ni po, negatif ni cikgu guna ne. Jadi po, ne, po, ne, po. Singkatan kita ambil untuk kita mengingati pendaraban integer yang kita belajar masa tingkatan 1 dulu sebenarnya, yang melibatkan simbol positif dan juga negatif. Okey, boleh ya? Okey, sama jawapan yang cikgu berikan dengan yang telah dinyatakan di sini. Boleh ya? Okey, seterusnya kita tengok soalan C. Okey, soalan C, apa yang perlu kita buat dulu? Kita letakkan dulu nak panah dia. Okey, ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama dan yang kedua. Okey, yang pertama, negatif 5B darab dengan A. Okey, negatif 5B darab A, kita dapat negatif 5AB. Okey, yang kedua, negatif 5B darab dengan 3. Okey, negatif 5B darab dengan 3, kita dapat 15B. Okey, jadi positif, negatif akan dapat negatif. Ne. Okey, ini jawapan untuk C. Boleh ya? Okey, begitu juga dengan soalan D. Di sini macam mana cara kita nak selesaikan dia? Okey, kita buat dulu anak panah. Di sini kita akan jumpa 3 anak panah, sebab ungkapan yang diberikan kat sini ada 3 sebutan. Jadi kita nomborkan 1, 2, 3. Okey, yang pertama, negatif 2/3Y darab dengan 9Y. Okey, kemudian yang kedua, negatif 2Y/3. Okey, negatif 2Y/3 darab dengan negatif 3Z. Okey, ini yang kedua. Okey, seterusnya yang ketiga, negatif 2Y/3 darab dengan 6X. Okey, di sini ada nilai-nilai yang kita boleh hapuskan. Okey, sebab dia adalah operasi darab. So, penyebut kita boleh hapuskan dengan nilai yang berada di atas. Okey, kita hapuskan dan kita selesaikan. Jawapan akhirnya dapatlah seperti ini. Okey, ini contoh soalan yang melibatkan satu kurungan. Harap dapat memahami dengan penerangan cikgu. Okey, seterusnya kita cuba lihat pula. Okey, kita cuba lihat pula yang melibatkan kembangan yang melibatkan dua kurungan. Okey, contoh 2 di sini. Okey,
kembangan yang melibatkan dua kurungan. Okey, kembangan yang melibatkan dua kurungan ni kita kena tengok berapa nilai sebutan yang ada. Okey, berapa sebutan yang ada di dalam setiap kurungan itu. Okey, contohnya soalan A kat sini. Okey, setiap ungkapan dia ada dua sebutan. Jadi kat sini kita akan jumpa 4 anak panah. Kita akan jumpa 4 anak panah. Okey, jadi kita setiap satu anak panah tu kita kena tujukan kepada satu sebutan. Jadi di sini Y menuju ke Y. Jadi ini yang pertama. Okey, yang pertama kalau cikgu boleh guna pensel yang warna yang berlainan supaya anda nampak perbezaannya. Okey, ini yang pertama. Y darab dengan Y. Okey, ini yang pertama. Okey, Y darab dengan -3, ini yang kedua. Okey, 1 darab dengan Y, ini yang ketiga. Dan 1 darab dengan 3, ini yang keempat. Okey, jadi sini yang pertama di sini ialah Y darab dengan keseluruhannya ni. Okey, boleh juga guna kaedah ini. Okey, kaedah yang dalam buku teks ni sebaiknya yang anda boleh ikuti. Okey, jadi dia darabkan dulu Y dengan keseluruhan Y tolak 3. Kemudian dia darabkan 1 dengan keseluruhan Y tolak 3. Jadi di sini kita akan kembangkan dua kali pula yang melibatkan satu kurungan pula, iaitu Y darab Y dapat Y kuasa 2. Y darab dengan -3 kita dapat -3Y. Kemudian 1 darab Y dapat Y. 1 darab dengan -3 dapat -3. Okey, kalau kat sini kita akan jumpa sebutan yang sama. Okey, sebutan yang sama yang kita boleh selesaikan, iaitu -3 tambah Y, kita dapat -2Y. So, jawapan akhir dia kita dapat Y kuasa 2 tolak dengan 2Y tolak dengan 3. Okey, boleh ya? Ini adalah contoh bagaimana cara kita nak kembangkan ungkapan algebra yang melibatkan dua kurungan. Mudah sahaja. Okey, kita ikut dia punya setiap flow dia. Mudah saja, tak ada masalah. Okey. Okey, kita teruskan dengan standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu 2.1.3, iaitu gabungan operasi termasuk kembangan. Dalam standard pembelajarannya ialah mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan gabungan operasi termasuk kembangan. Okey, bagaimana cara kita nak mempermudahkan operasi yang melibatkan gabungan operasi termasuk kembangan? Okey, kita cuba lihat contoh di sini. Okey, contoh 3 di sini. Okey, diberikan ada 3 soalan kat sini. Okay, soalan pertama iaitu 3W tolak 2 darab 4W tolak 1 tolak dengan 10W. Okey, bagaimana cara kita nak menyelesaikannya? Okey, pertama sekali kalau kita lihat kat sini ada soalan A ni. Okey, ada dua kurungan yang perlu kita kembangkan dia, iaitu 3W. Okey, 3W dia akan darabkan dengan 4W. Okey, 3W darab dengan -1, 2 darab dengan -2 darab dengan 4W, dan seterusnya -2 darab dengan -1. Okey, di sini penerangan yang diberikan kat sini ialah 3W darab dengan keseluruhan 4W tolak 1. Kemudian -2 darab dengan keseluruhan 4W tolak 1 tolak dengan 10. Okey, kalau kita selesaikan di sini, dikembangkan kembali di sini. Okey, daripada dua kurungan dia jadi satu kurungan ungkapan algebra. Jadi 3W darab dengan 4W kita dapat 12W kuasa 2. Okey, kemudian 3W darab dengan -1 dia dapat -3W. Okey, seterusnya -2 darab dengan 4W dapat -8W. -2 darab dengan -1 kita dapat +2. Okey, negatif akan jadi positif, dan 10W yang di akhir ni kita turunkan sahaja. Okey, di sini kita jumpa ada sebutan yang serupa, iaitu -3W, -8W dan juga -10W. Okey, di sini kita selesaikan -3 tolak -8 tolak dengan 10, kita akan dapat. Okey, di sini disusun dulu. Dia susun supaya kita tak cuai dalam pengiraan kita, disusunkan berada di hampir-hampir dengan dia. Jadi -3W tolak dengan 8W tolak dengan 10W, kita dapat
21W. So yang akhirnya tidak ada sebutan yang serupa, kita turunkan saja. Jadi jawapan akhirnya kita dapat 12W kuasa 2 tolak 21W tambah 2. Okey, ini penyelesaian dia untuk kita lihat gabungan operasi termasuk kembangan. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan dalam soalan. Jom cuba pula ya. Okey, harap dapat memahami penerangan cikgu. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan lagi untuk bahagian yang terakhir dalam kembangan. Okey, iaitu bagaimana cara kita nak menyelesaikan masalah. Okey, menyelesaikan masalah yang menyebabkan kembangan dua ungkapan algebra. Okey, dalam menyelesaikan kembangan yang melibatkan dua ungkapan algebra, sama seperti dalam soalan-soalan penyelesaian sebelum ini, dia ada strategi dia. Okey, dia ada strategi dia. Okay, contoh dia, cikgu nak tengok contoh 5 kat sini. Okay, Ramesh menerima wang saku sebanyak RM50 untuk Y tolak 8 hari. Setiap hari dia membelanjakan sebanyak RM(X) tolak Y untuk secawan kopi dan RM(X) tambah 4 untuk mi rebus. Hitung baki wang Ramesh. Okey, kita kena lalui step by step, langkah demi langkah dalam menyelesaikan soalan ini, iaitu merangkumi kita kena fahami dulu masalah, kemudian kita merancang strategi, kemudian kita laksanakan strategi yang telah kita rancang dan kita membuat kesimpulan. Okey, kita buat kesimpulan terhadap pelaksanaan strategi yang telah kita dapatkan penyelesaian dia tadi. Okey, untuk soalan ini, pertama sekali dalam memahami masalah, kita kenal pasti jumlah harga kopi dan mi. Okey, dia beri tadi harga kopi dan harga mi iaitu X tolak 4 dan juga X tambah 4. Kita kena cari jumlah dia. Jadi kita akan dapat 2X tambah 1. Okey. Kemudian kita rancang strategi. Kita rancang strategi di mana kita kena darabkan jumlah harga makanan yang dibelanjakan oleh Ramesh tadi dengan hari yang berapa hari yang dia belanjakan. Okey, jadi hari yang diberikan kat situ ialah Y tolak 8 darab dengan harga yang kita perolehi iaitu 2X tambah 1. Okey, di sini perlu adalah cara penyelesaian dia, kita buat kurungan. Okey, kita buat anak panah. Okey, penyelesaian dia seperti yang tunjukkan sebelum ini. Okey, jadi kita akan dapat soalan ini, penyelesaian dia ialah 2XY tambah Y tolak 16X tolak dengan 8. Okey, strategi yang seterusnya yang kita perlu lakukan ialah kita kena cari baki dia, iaitu wang saku tolak dengan perbelanjaan, jumlah perbelanjaan yang kita perolehi dalam merancang strategi tadi. Jadi wang saku dia perolehi RM50 tolak dengan jumlah perbelanjaan yang telah dia lakukan dalam X tolak 8 hari. Okey, dan kita lanjutkan pengiraan kita sehingga kita dapat jawapan yang terakhir, iaitu 58 tolak 2XY tolak Y tambah 16X. Jadi baki wang saku yang diperolehi ialah RM 58 tolak 2XY tolak Y tambah 16X. Okey, itu ialah untuk penyelesaian. Okey, bagaimana cara kita nak selesaikan soalan penyelesaian masalah yang perlu kita lalui beberapa langkah penyelesaian dia. Okey. Okay, seterusnya, jom kita lihat soalan. Jom cuba 2.1. Okey, jom kita lihat soalan. Jom cuba 2.1. Okey, di mana cikgu akan ambil beberapa contoh soalan untuk jadikan panduan anda, dan soalan selebihnya anda perlu buat dalam buku latihan lah untuk uji sama ada anda faham tak dengan pembelajaran kita pada hari ini dalam video ini. Okey, cuba kita lihat. Jom cuba 2.1. Okey, soalan ini. Okey, soalan B. Okey, soalan 1 cikgu nak ambil soalan B. Okey, bagaimana cara kita nak menyelesaikan soalan ini? Okey, soalan B. Okey, sekarang soalan ini dia nak apa? Luas kawasan Blorek. Okey, luas kawasan Blorek dia nak kita tulis dalam bentuk pendaraban ungkapan algebra. Okey, kita cuba lihat soalan B. Okey, soalan B, kawasan yang Blorek dia ialah yang warna hijau ni. Okey, dan dia beri ukuran bagi segi 4 yang
termasuk dengan kawasan yang tidak berlorek. So untuk kawasan berlorek ni dia hanya tinggal 4x dan kita kena tolak dengan kawasan yang tidak berlorek ini. Okey, bagaimana cara dia? Okey, pertama sekali kita buat untuk yang bahagian atas ni panjang dia beri 4x. Okey, kawasan yang berbaki ini yang tidak berlorek ialah 3. So kita akan tolak lah. Jadi 4x tolak dengan 3. Okey, 4x tolak dengan 3. Okey, ini ialah panjang dia. Okey, bagaimana kita cari lebar dia pula? Okey, lebar dia pun sama juga. Sama juga, iaitu 4x tolak dengan 3. 4x tolak dengan 3. Okey, ini penyelesaian untuk soalan 1A. Okey, penyelesaian untuk soalan 1A. Okey, seterusnya kita lihat soalan 2. Okey, kita cuba lihat soalan 2. Okey, kembangkan ungkapan algebra berikut. Okey, cikgu akan pilih beberapa soalan kat sini untuk kita kembangkan. Okey, jadi untuk soalan nombor 2 ni cikgu nak buat dekat cikgu punya whiteboard. Okey, cikgu padam dulu yang atas tu. Okey, kita pergi pada whiteboard cikgu. Okey, soalan nombor 2 tadi. Okey, iaitu soalan nombor 2, cikgu ambil 2F. Okey, cikgu tunjukkan soalan 2F. Okey, soalan 2F. Okey, kalau kita lihat kat sini. Soalan 2F. Okey, untuk jom cuba. Okey, jom cuba 2.1 sini. 2.1 muka surat 2/6. Okey, anda boleh rujuk pada muka surat ini. Okey. Okey, soalan 2F dia beri. Okey, kita nak kembangkan dia, iaitu dia beri ialah negatif 2. Okey, darab dengan PR tolak dengan 2PQ. Okey, ini soalan yang diberi. Okey, ini soalan yang diberikan kepada kita. Okey, bagaimana cara dia? Okey, pertama sekali kita buat dulu dia punya anak panah. Okey, anak panah penyelesaian dia, iaitu negatif 2 akan darab dengan PR. Negatif 2 akan darab dengan negatif 2 PR. Okey, ini yang pertama. Ini yang kedua. Okey, boleh ya. Okey, seterusnya kita ikut flow dia. Okey, negatif 2 darab dengan PR. Okey, negatif 2 darab dengan PR. Okey, negatif darab dengan positif. Negatif darab dengan positif. Okey, nilai kat sini positif. Kita akan dapat negatif 2 darab dengan, sebenarnya ada 1 kat sini, kita tak tulis, jadi 2 darab dengan 1 dapat 2. Okey, dan huruf dia kita turunkan saja. Negatif 2 PR. Okey, ini yang pertama. Okey, yang kedua. Negatif jumpa negatif. Ne akan jadi po. Okey. 2 darab dengan 2 kita akan dapat 4. Okey, seterusnya depan tak ada huruf, darab dengan PQ, maka kita turunkan PQ. Okey, jadi kita dapat negatif 2 PR tambah dengan 4 PQ. Okey, ini untuk soalan 2F. Okey, harap dapat membantu. Okey, seterusnya kita lihat soalan 2I. Okey, soalan 2I. Macam mana cara penyelesaian soalan 2I? Okey, soalan 2I dia beri 8G. Okey, 8G darab dengan 2 tambah GH. Okey, 8G darab dengan 2 tambah GH. Okey, pertama sekali kita buat dulu anak panah dia. Anak panah hitam pertama. Anak panah yang kedua. Okey, yang pertama, yang kedua. Okey, apa dia penyelesaian untuk yang pertama? Okey, yang pertama 8G darab dengan 2. Okey, positif. Jadi nilai hasil dia akan jadi positif. 8 darab dengan 2 kita akan dapat 16. G darab dengan penyelesaian tak ada. Okey, G. Okey, boleh ya. Seterusnya yang kedua. Okey, yang kedua kat sini ialah positif akan jadi positif juga. 8 darab dengan nilai dia 1 kat sini kita tak tulis. Okey, 8 darab 1 dapat 8. G darab G kita dapat G kuasa 2 dan H. Okey, ini untuk penyelesaian soalan 2I. Okey, boleh ya.
Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 3 kat sini. Cikgu nak tunjukkan soalan nombor 3. Okay, cikgu padam dulu sikit kat sini. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ni dia melibatkan dua ungkapan. Okey, soalan nombor 3 dia melibatkan dua ungkapan. Okey, cikgu akan pilih soalan 3E. Okey, selebihnya anda boleh buat sebagai latihan anda. Okey, soalan 3E dia beri kat sini ialah 3R. Okey, tolak dengan 2. Kemudian 4R. Okey, tolak dengan 1. Okey, ini soalan 3E iaitu 3R tolak dengan 2 darab dengan 4R tolak dengan 1. Okey, apa yang kita perlu buat kat sini? Supaya kita tak keliru, kita buat dulu anak panah dia. Okey, jadi kat sini akan ada berapa anak panah? Ada 4 anak panah. Okey, ada 4 anak panah. Okey, nomborkan 1, 2, 3, 4. Okey, yang pertama apa dia? Okey, yang pertama ialah 3R darab dengan 4R. 3 darab 3 dapat 12. R darab R kita dapat R kuasa 2. Okey, 3R dan 4R ni lah positif, maka hasil kita ialah positif. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua, 3R darab dengan negatif 1. Okey, 3R darab negatif 1. 3R ni ialah positif, negatif 1 ini ialah negatif. Jadi ne 3R darab 1 kita dapat 3R. Sekejap ya, cikgu nak betulkan sedikit penulisan cikgu. Okey, kita dapat 3. Okey, dapat 3R. Okey, 3R darab dengan negatif 1 dapat 3R. Boleh ya? Okey, seterusnya yang kedua, yang ketiga ialah negatif 2 darab dengan 4R. Negatif 2 darab dengan 4R. Negatif positif. Ne 2 darab dengan 4R kita dapat 8R. Okey, negatif 2. Yang keempat pula ya. Negatif 2 darab dengan negatif 1. Ingat dia punya imbasan kita dah buat tadi. Negatif 2 darab dengan 1 kita dapat 2. Okey, dah selesai belum? Belum lagi. Kenapa? Sebab kita jumpa ada sebutan yang serupa di sini yang kita perlu selesaikan. Jadi 12R kuasa 2 kita turunkan. Negatif 3 tolak 8. Okey, apa dia? Negatif 3 tolak 8 kita akan dapat negatif 11R tambah dengan 2. Okey, semak jawapan anda. Okey, ini jawapannya. Okey, untuk soalan 3E. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan juga soalan nombor 3 ini. Okey, soalan nombor 3 ini cikgu nak tunjukkan contoh dia soalan 3I. Okey, selebihnya anda boleh buat sebagai latihan. Soalan 3I dia beri ialah 4I. Okey, tolak dengan 3 kuasa 2. Okey, 4I tolak dengan 3 kuasa 2. Okey, sebenarnya kalau kita cuba tulis balik penulisan dia untuk kuasa 2 ni, dia adalah 4I tolak 3. 4I tolak 3. Sebab dia adalah kuasa 2 kan. So, bila kita jumpa soalan macam ni, dah jumpa macam ni, dah dapat macam ni, kita buat anak panah. Kita buat anak panah seperti penerangan sebelum ini. Okey, akan ada 4 anak panah yang memetakan tu pergi kepada setiap sebutan dalam ungkapan algebra tersebut. Okey, seterusnya kita selesaikan yang pertama. Okey, cikgu tak nomborkan. Kita nomborkan dulu. 1, 2, 3, 4. Kita nomborkan dulu, okey. So, yang pertama, okey, yang pertama 4I darab 4I. 4 darab 4 kita dapat 16.
I darab I kita dapat I kuasa 2. Boleh ya? Yang kedua, 4I darab dengan negatif 3. Okey, 4I positif, 3 negatif. Jadi ne. 4 darab dengan 3 kita dapat 12I. Okey, boleh ya? Seterusnya, yang ketiga, negatif 3 darab dengan 4I. Okey, negatif 3, ne. 3 darab 4I kita dapat 12I juga. Okey, seterusnya yang terakhir, negatif 3 darab negatif 3. Ne. 3 darab 3 dapat 9. Okey, boleh ya? So, di sini tak selesai lagi. Kenapa? Sebab kita masih ada sebutan yang serupa di sini. Okey, so kita kena selesaikan. Kita akan dapat 16I kuasa 2. Negatif 12I tolak 12I, kita dapat negatif 24I tambah 9. Okey, ini jawapan akhirnya. Okey, untuk soalan seperti ini, cikgu ada satu tips yang kita boleh gunakan. Okey, yang kita boleh gunakan untuk kita selesaikan secara pantas. Kita nak selesaikan secara pantas macam mana? Okey, tengok ya. Yang pertama, step yang pertama, kita kena kuasa 2 kan? Ni sebutan yang pertama ni. Jadi 4I kuasa 2, 4I kuasa 2 kita akan dapat 16I kuasa 2. Okey, step yang pertama. Okey, step yang kedua. Okey, step yang kedua, kita kena darab belaka. Kita kena darab semuanya. 4I darab negatif 3 darab dengan 2. 4I darab negatif 3 darab dengan 2. Okey, 4I darab negatif 3 kita akan dapat 12. 4I darab dengan negatif 3 kita akan dapat negatif 12I. Okey, 4I darab negatif 3 dapat negatif 12I. Darab dengan 2 kita akan dapat negatif 24I. Okey, ini cara pantas Dan last sekali kita ambil yang belakang pula. Okey, ambil yang belakang pula. Negatif 3 kuasa 2. Negatif 3 kuasa 2. Kita akan dapat positif 9. Ini untuk kaedah soalan yang melibatkan kuasa bagi ungkapan algebra. Okey, sama kan? Sama kan jalan kira dia? Sama. Jadi ini kita guna teknik pantas. Yang ini kita guna teknik yang biasa kita gunakan. Okey, itu untuk penyelesaian soalan nombor 3. Okey. Okey, sebentar tadi kita dah selesaikan penyelesaian untuk soalan 1B, soalan 2, F dan I, soalan 3 untuk soalan I dan juga soalan E dan juga I. Okey, cuba sekarang seterusnya cikgu nak tunjukkan untuk soalan nombor 4 pula. Okey, cikgu ambil contoh soalan 4D. Okey, soalan 4D. Okey, bagaimana cara kita nak selesaikan soalan 4D? Okey, kita tengok soalan 4D. Okey, soalan 4D di sini diberi ialah X tambah Y. Okey, X tolak Y. Kemudian tambah dengan 2X darab dengan X tambah 2Y. Okey, ini soalan dia. Cikgu harap cikgu tak tersalah tulis. X tambah Y darab X tolak Y tambah 2X darab X tambah 2Y. Okey, apa yang perlu kita buat kat sini? Kita buat dulu anak panah dia. Okey, untuk kembangan dua ungkapan algebra yang melibatkan dua kurungan. Okey, cikgu nomborkan 1, 2, 3, 4. Okey, seterusnya. Okey, yang di belakangnya pun kita buat anak panah. Okey, yang melibatkan satu kurungan, 1, 2. Okey, kemudian kita selesaikan. Okey, X darab X kita dapat X kuasa 2. X darab negatif Y kita dapat negatif ataupun tolak X, Y.
Y darab X, kita dapat tambah, positif, X, Y. Kemudian positif, negatif pun Y darab Y, kita dapat Y kuasa 2. Boleh ya. Seterusnya yang di belakangnya ialah positif 2X darab dengan positif X, kita akan dapat positif 2X kuasa 2. Positif 2X darab dengan positif 2Y, kita dapat positif 4XY. Apa yang kita perlu buat? Kita susun sebutan yang serupa di sini. Iaitu tolak XY tambah XY, kemudian tambah dengan 4XY. Ini sebutan yang serupa. Seterusnya ada lagi tak? Ya, ada lagi, iaitu tambah 2X kuasa 2 dan juga X kuasa 2. Kita susun balik penulisan kita. Dia akan jadi X kuasa 2 tambah 2X kuasa 2. Tolak dengan Y kuasa 2. Tolak XY tambah XY tambah 4XY. Seterusnya di sini kita cuba lihat X kuasa 2 tambah dengan 2X kuasa 2, kita akan dapat 3X kuasa 2 tolak dengan Y kuasa 2. Yang belakang dia X tolak XY tambah XY akan terhapus. Akan terhapus. Dan yang tinggal ialah tambah 4X Y. Ini jawapan akhir untuk soalan 4D. Seterusnya kita cuba lihat soalan nombor 5. Soalan nombor 5, apa yang dia perlukan kat sini? Dia nak kita hitung luas raja berikut menggunakan ungkapan algebra. Dia nak kita hitung luasnya. Cikgu akan pilih soalan D. Soalan D yang diberi kat sini ialah bentuk trapezium. Bentuk trapezium. So, bagaimana cara kita nak selesaikannya? Kita nak cari luasnya. Untuk soalan nombor 5. Soalan nombor 5D. Soalan 5D. Dia beri bentuk trapezium. Bentuk trapezium. Kalau cikgu lukiskan kat sini. Minta maaf kalau lukisan cikgu kurang cantik. Lebih kurang lah ya. Kurang cantik pula kan. Tak ada pembaris, cikgu nak buat pembaris kat sini. Sekejap ya, cikgu nak cuba betulkan lukisan cikgu ni. Cikgu sambungkan. Lebih kurang macam tu. Kemudian dia buat tinggi dia. Kemudian di sini ialah W tambah 3. Dia punya selari dengan di bawah ini. Di bawah ukuran dia ialah 4W tolak 2 yang merujuk kepada tapak di bawah ini. Dan juga tinggi dia ialah 2W. Bagaimana cara kita nak cari luas trapezium? Ini ialah trapezium. Bagaimana kita cari luas trapezium? Ingat kita punya formula trapezium. Formula trapezium ialah 1/2 darab dengan hasil tambah sisi selari. A tambah B. Darab dengan tinggi dia. Darab dengan tinggi dia. Kat mana AB? Kat mana tinggi? Ini ialah A. Ini ialah B. Ini ialah tinggi dia. Boleh ya. Bagaimana cara kita nak selesaikan dia? So kita cari luas. Di sini 1/2. Darab dengan hasil tambah AB. A dia W tambah 3. B dia tambah dengan 4W tolak dengan 2. Tinggi dia ialah 2W. Kat sini kita kena perhatikan betul-betul.
Okey, kalau ikutkan di sini kita perlu buat kurungan. Okey, kita buat kurungan supaya kita nak membezakan dua sisi kat sini. Okey, kita nak membezakan dua sisi yang selari kat sini. Okey, kalau kita buka tanda kurungan dia masih lagi menghasilkan W tambah 3 tambah 4W tolak dengan 2. Bila kita kembangkan buka kurungan, dia masih lagi mendapat hasil yang sama. Okey, tu kita kena perhatikan betul-betul supaya kita tidak tersalah dalam pengiraan kita. Okey, seterusnya di sini, okey, kita lanjutkan lagi pengiraan kita. 2 dengan 2 ni kita boleh hapuskan. Okey, kita boleh hapuskan. Jadi yang tinggal kat sini ialah W darab dengan, okey, kita boleh terus selesaikan W dengan 4W, kita akan dapat 5W. Okey, W tambah dengan 4W. Seterusnya 3 tolak dengan 2, 3 tolak dengan 2, kita akan dapat tambah 1. Okey, kita dapat 1. Boleh ya? Jadi di sini penyelesaian belum habis lagi. Kita kena kembangkan pendaraban satu kurungan ungkapan algebra ni. Jadi W darab dengan 5W, kita dapat 5W kuasa 2. W darab dengan 1, kita dapat W. Okey, boleh ya? Ini untuk penyelesaian soalan 5D. Boleh ya? Okey, seterusnya kita cuba lihat soalan yang terakhir, yang cikgu nak kongsikan di sini sebagai panduan anda, iaitu soalan yang melibatkan soalan kebat ini. Okey, soalan 8. Okey, soalan nombor 8. Hitung panjang LM dalam sebutan Y. Okey, di sini dia beri segitiga bersudut tegak. Itu kita nak cari panjang LM. Okey, bagaimana cara penyelesaian dia? Okey, kalau cikgu salin balik soalan yang diberikan tadi. Okey, soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8, soalan yang diberi ialah kita nak cari panjang LM. Okey, bagi rajah yang diberikan kat situ, iaitu rajah berbentuk segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak. Okey. Okey, dia beri labelkan dia, di label L M. Okey, tak cantik pula segitiga cikgu Cikgu nak kena padam dulu supaya anda dapat dengar jelas. Okey, segitiga bersudut tegak. Okey, kemudian di sini dia beri K. Kemudian sini 7Y tolak 3. Dan yang terakhir di sini ialah 4Y tolak 1. Okey, di sini dia nak panjang LM. Okey, cuba kita imbas kembali. Kalau kita nak cari panjang suatu segitiga yang melibatkan segitiga bersudut tegak, dia adalah penggunaan dalam tajuk teorem Pythagoras. Kalau kita masih ingat lagi, teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras apa yang dikatakan kat sini ialah kita nak cari panjang salah satu sisi dalam segitiga yang bersudut tegak. Iaitu kalau kita ingat formula dia ialah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Di mana C, di mana A, di mana B? Okey, kalau cikgu labelkan kat sini. Di sini ialah C. Okey, A dan B salah satu, di mana-mana pun boleh. Tekan cikgu sudah letak A kat situ, di sini ialah B. Jadi dalam soalan ni kita nak cari B. Kita nak cari B, maka teorem Pythagoras ini kita boleh ubah Y, dia akan jadi C kuasa 2 tolak dengan A kuasa 2 punca kuasa. Kenapa punca kuasa tak ada pada mana ni? Kita pindahkan asal dia di B. Okey. So, bagaimana cara kita nak selesaikan dalam soalan ini? Okey, kita cuba lihat. Soalan ni dia nak cari LM. Okey, jadi LM C kuasa 2 iaitu 7Y tolak 3 kuasa 2. Okey, tolak dengan A. A kita ialah
4y tolak 1 kuasa 2 punca kuasa. Okey, boleh ya? Okey, cikgu nak gunakan penyelesaian cara pendek, cara ringkas, iaitu cikgu terus selesaikan, cikgu tak buat dua kurungan kat sini, di mana cara dia, kaedah dia seperti cikgu tunjukkan sebelum ini ialah pertama sekali kita kena kuasa 2 kan bagi sebutan yang pertama. Jadi 7y kuasa 2, 7y kuasa 2. Okey, cikgu buat dulu punca kuasa ni. 7y kuasa 2 kita akan dapat 49y kuasa 2. Okey, boleh ya? Seterusnya, kita kena darabkan 2 darab dengan 7y darab dengan negatif 3. Jadi akan dapat negatif 2 darab 7y, kita dapat 14y. Darab dengan 3, kita akan dapat 42y. Okey, seterusnya, yang belakang ni kita kena kuasa 2 pula. Okey, negatif 3 kuasa 2, kita akan dapat positif 9. Okey, selesai untuk ungkapan yang pertama. Okey, ungkapan yang kedua di belakangnya, kaedah yang sama juga cikgu nak gunakan dan teknik pantas, iaitu okey, kat sini cikgu nak kena buat kurungan supaya bila kita nak keluarkan kurungan, hapuskan kurungan, dia akan melibatkan simbol ataupun operasi tolak di sini. Akan berlaku perubahan dalam penulisan positif negatif dalam ungkapan yang kedua ni. Jadi teknik pantas 4y kuasa 2. 4y kuasa 2 kita akan dapat 16y kuasa 2. Okey, seterusnya 2 darab 4y tolak darab dengan 8. 2 darab 4y darab negatif 1, kita akan dapat negatif 8y. Okey, darab ya. Okey, darab. Kemudian last sekali yang belakang ni kita kena kuasakan. Negatif 1 kuasa 2 kita akan dapat positif 1. Okey, boleh ya? Seterusnya, kita kena keluarkan kurungan untuk sebutan ungkapan yang kedua ni. Kita salam balik yang depan dia, 49y kuasa 2 tolak dengan 42y tambah 9. Okey, ne 16y kuasa 2 ne po 8y ne 1. Okey, boleh ya? So, di sini kita cuba cari sebutan yang serupa di sini. Sebutan yang serupa dia ialah 49y kuasa 2 dengan tolak dengan 16y. Kita akan dapat 49 tolak dengan 16, kita akan dapat 33y kuasa 2. Okey, mana lagi sebutan yang serupa? Iaitu negatif 42y ataupun tolak 42y dengan tambah 8y. Okey, jadi 42. Negatif 42 tambah dengan 8, kita akan dapat tolak 34y. Okey, boleh. Dan last sekali, tambah 9 tolak 8, kita akan dapat tambah 8. Jadi jawapan kita ialah punca kuasa 2 33y kuasa 2 tolak 34y tambah dengan 8. Okey, selesai soalan kita untuk soalan nombor 8. Jadi di sini saja perkongsian cikgu untuk bahagian subtopik kembangan. Okey, selamat membuat latihan supaya memantapkan lagi pemahaman anda, dan kita jumpa di lain masa. Terima kasih kerana menonton video cikgu. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share video-video karya cikgu. Bye-bye.